Dia sambil-sambil bunyi badan tak bergerak tu, daripada bawah katil dia keluar muka, direct depan muka kita. Muka hancur. Dia keluar slowly tu, tak pop depan muka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni kita bertemu untuk part 2. Macam biasa aku berhoodies disebabkan mata belum baik lagi kan. Hari yang sama dia rekod. Senang cerita. Tapi biasa orang duk tanya kau sekarang ni apa hati, mana nak beli hoodies, mana nak beli hoodies. Dah, kita tak buka. Bukan apa, sebab kita kekurangan kaki tangan. Nak menghandle semua benda ni dia agak susah sikit. Kita ada kekangan masa. Jadi insyaAllah mungkin nanti satu hari ada masanya tu kita akan buka, kita bagi tahu lah. Okay, jadi sebelum kita dengarkan cerita ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami rapat-rapat. Dan pada korang juga yang mana ada cerita nak dikongsikan dengan Santai Chill, tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul, seperti mana yang korang tahu, Part 1 telah dirilis. Part 2 orang kata masih baru lagi lah kata. Maksudnya kita perlu perkenalkan lah tetamu kita untuk Part 2. Betul. Baik, jadi bersama kita siapa ni bis? Kita suruh dia kenalkan diri lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Syuk, Fiz, sihat? Alhamdulillah sihat. Saya Ajoy. Okay, duduk KL lah, Sari 9 lah. Okey. Apis KL. Alright, baik. So kita dah ada part 1 sebelum ni. So kalau korang nak tengok part 1, boleh tekan link yang kita dah sediakan di description. Dan ini adalah part 2. Untuk hari tu part 1 kita dah cerita pasal sihir. Betul. Di mana zaman-zaman bisnes baru nak naik kan, ada dugaan dan sebagainya lah. So kita nampak kat situ banyak benda baru yang kita dapat. Macam mana boleh berjalan masa tidur. Betul, kan? betul. Dan macam mana rupanya kalau disihir ni masa kita scan tak semestinya ada tindak balas yang kita nampak secara fizikal. Kan? Mungkin ustaz tu sebenarnya tengah bertarung, kita yang tak nampak. Kita tak tahu. Betul kan? Tapi untuk hari ni, cerita apa pula yang nak dikongsikan? Okay Syuk, untuk hari ni saya nak cerita pengalaman saya masa zaman belajar. Okay, so saya belajar sebagai seorang medical assistant. Saya ada 2 college. Okay, so yang ni pengalaman dekat college pertama saya lah. College apa? Dekat Nilai lah. Macam je lah, boleh bagi tahu tak boleh bagi tahu college apa lah. Tapi dia tak berlaku kat college. Jangan risau, dia tak berlaku kat college. Dia berlaku semasa saya posting. Right. So sebagai student MA ni, orang kata posting dekat hospital tu adalah orang kata memang perlu lah. Okay, sebab kita kena belajar macam mana cara bekerja dekat hospital. Right. So benda ni terjadi masa, terus saya Syuk? Boleh So benda ni terjadi masa saya SEM 4. Okay, saya posting di negeri di Johor. Saya tak nak bagi tahu dekat hospital mana lah. Okay. Sebab masa ni first posting saya dapat dekat medical ward. Okay, dekat hospital tu dia ada medical ward. So bila medical ward ni, orang kata banyaklah terminal illness. Maksudnya penyakit-penyakit yang ada di antaranya menunggu orang kata ajal dan sebagainya kan. Ada juga yang penyakit biasa tapi tiba-tiba ada yang meninggal juga. Okay. So kematian tu kita tak tahu macam mana dan bila, kita tak tahu. So tanggungjawab kita orang ni masa datang adalah biasa kita akan serve patient, bagi ubat dan sebagainya, clerk case. Tapi bila ada kes-kes kematian, kami juga perlu melakukan satu prosedur kita panggil sebagai LO. LO ni kita last office lah.
Maksudnya penghormatan terakhir dia, apa yang kita akan buat, kita akan cabut granula dia kalau ada yang untuk masuk air tu. Kalau ada barang-barang lain dekat badan dia, kita akan bersihkan. Dan kita akan juga, orang kata bukan mandi kan, kita akan orang kata bersihkan badan jenazah tu lah. Okay, sampailah kita akan kafankan. Bukan kafan kan lah, orang kata tutup je lah. Okay, tutup pakai kain putih untuk forensik tim ambil lah. Okay. Sebelum dirilis. Ada satu kejadian tu, orang kata dia cerita ni dia akan ada synchronization lah sampai berlaku dekat rumah. Okay, so ada satu malam tu, kita orang shift petang lah. Shift petang, ada satu arwah ni, pakcik Melayu, dia meninggal sebelum saya habis shift. Okay. Maksudnya lagi setengah jam macam tu je. Tapi disebabkan saya dah jaga pesakit ni agak lama, so kita rasa macam tak apalah, LO dia biar aku yang buat lah. Sebab kita jaga dia dekat cubicle saya lah. Saya ajaklah kawan saya seorang, kawan baik saya lah, stay, tolong aku, kita buat LO kat patient ni. Sebab LO ni kadang-kadang ambil masa kak. Ada yang masuk kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang sejam dan sebagainya lah. Dan, saya sampai maghrib lah kat situ. Masa nak buat LO kat jenazah ni, macam biasalah prosedur dia, kita akan, kalau mana yang kerja hospital tu tahulah, kita akan sediakan prepare trolley. Okay, trolley untuk letak barang-barang, kain dan sebagainya lah, untuk kita bersihkan pesakit. Kami wajib tutup langsir dekat ward tu, okay, supaya orang lain tak nampak lah, pesakit lain tak nampak apa yang kami buat kat dalam lah. Okay, so masa saya tengah buat bersihkan jenazah ni, dia okey je, dia tak ada masalah apa-apa lagi. Sampailah orang kata last procedure kita nak buat tu adalah ikat jenazah ni kan, kaki, dekat peha, dekat tangan. So tali yang untuk ikat jenazah ni habis, tak cukup dekat trolley yang saya dah prepare tu. Dan kedudukan katil ward ni tepi tingkap. Kan ward kan dia ada tepi tingkap sana, tepi tingkap sini kan. Ada betul-betul tepi tingkap belah kiri lah. And then saya menghadap jenazah ni kat sini, ni tingkap, saya kat sini menghadap jenazah tu lah. Maksudnya saya sebelah kanan pesakit lah, arwah tu lah. Saya minta tolong kawan saya, tolong pergi ambil sekejap tali ni, sebab tinggal satu lagi dan saya ada dengan pesakit, dengan jenazah ni lah. So masa saya duduk kemas troli kat belakang tu, pandang lah, kita pandang balik ke arah jenazah. Dekat tingkap tu nampak ada satu benda merah, dia duduk mencangkung kat tingkap tu. Dan menduduk mencangkung, kaki dia, lutut dia ni lebih tinggi daripada kepala dia. Memang nampak Yel depan mata, warna merah, satu badan. Tak tahulah dia warna merah, dia terbakar ke apa, tapi merah. Muka macam orang tapi bukan orang. Nak describe dia tu memang orang kata pelik lah. Dia sesosok lembaganya pelik, orang panggil. Memang depan mata kita pun automatically kaku kat situ. Tak jerit, tak apa, kaku. Pandang saja benda tu. Sampailah kawan saya ni ambil barang tu, tepuk belakang saya. "Oi, kau kenapa?" Baru kita tersedar, automatically menggigil. Dah sejuk dah. Dah sejuk. Tak ada apa-apa. Sebab masa tu nak balik kan. So kita pun tak nak buat kecoh kat ward. Tak ada apa-apa. Siap-siapkan jenazah tu, tunggu sampai forensik datang ambil, kita balik. So kita orang ni posting ada part-part lah. Contoh dia ada rotation. Saya dekat medical ward, ada yang kawan ada dekat forensik dan sebagainya. Okay. And then balik rumah. Biasalah college ni duduk rumah, satu rumah ramai-ramai lah. Biasalah ada 2-3 bilik macam tu. Saya duduk satu bilik dengan kawan saya, yang budak lain satu bilik jugalah. Balik rumah, biasalah kita lepas orang kata settlekan jenazah ni, kita akan mandi, bersihkan diri, orang kata semua. And then saya rehat. Sebab masa tu lepas isyak macam tu, saya rehat, baring dekat dalam bilik. Bilik katil biasa, katil orang kata hostel. Manalah ada orang kata gambar-gambar punya apa, bedsheet tu tak ada. Katil kosong je lah, biasa biru tu kan. Bedsheet biru tu. Dan bawah katil pun kosong, tak ada apa-apa. So saya ni baring lah menghadap lantai. Maksudnya mengiring menghadap ke lantai sambil main phone. Tapi atas katil lah. So masa duduk baring tu, dia mula tak ada apa-apa pun. Tak ada teringat ke arwah tu ke, tak ada lah. Sebagai macam takut sendiri lah, tapi cuba untuk lupakan main phone semua dan sebagainya. Tiba-tiba dengar bunyi dekat telinga tu, dah start ada bunyi ketak, macam ada macam scraping paper tu diramas tau. Mula ketak sekali. Lama-lama kita duduk mencari lah apa benda bunyi. Lama-lama dia jadi duduk bunyi ketak, makin laju. Tapi kita seorang je dengar, member sebelah ada, tapi dia kata sebelah sana kan, dia ada tapi dia tak dengar. And then tiba-tiba badan keras, tak boleh gerak. Dan masa tak boleh gerak tu, kedudukan muka ni menghadap ke lantai. Sebab main phone dah ada kan, memang tak tidur lagi lah, menghadap ke lantai. Dia sambil-sambil bunyi badan tak bergerak tu, daripada bawah katil dia keluar muka, direct depan muka kita. Muka hancur, dia keluar slowly tu, tak pop depan muka.
Muka hancur, memang rambut pun dah ada tak ada, memang nampak real, hancur muka dia. Dan masa tu mata pun tak boleh nak tutup, jerit pun tak boleh, dah rasa nak terkencing je lah orang kata. Dah terkencing pun tak boleh lah masa tu. Orang kata senang cerita, sebab kita dah terkejut habis. Termasuk balik air kencing tu. Tersedut balik kencing tu masa tu kan. Dia depan muka nak jerit, memang tak dapat nak jerit, duk istighfar je, tak boleh nak baca doa apa dah, memang tak ingat apa dah. Istighfar je dalam hati. Istighfar jerit Allah, itu dapat jerit kuat. Terus bangun lari terus keluar. Keluar pada bilik lah. Dan member yang dalam bilik tu pun berlari sekali lah. Kau kenapa? Dia member bangun berjerit, terkejut lah kan. Member pun terkejut. Kau kenapa? Aku nampak benda. Bawah kata keluar. Masa tu memang dah menggigil habis lah. So ambil rokok pun, tangan duk gigil, duduk depan ruang tamu. Kita nak isap rokok. Member lain semua keluar, bilik pun keluar. Kau kenapa? Berkumpul lah kat depan 5-6 orang. Semua takut ramai. Lah. Tapi member kita 2 orang belum balik lagi. Okay. So bila tak sampai 10 minit macam tu, member tu balik. Dia ketuk pintu. Biasa-biasa lah, ketuk pintu. Dia buka pintu, masuk, Assalamualaikum, salam. Dia tutup je pintu, masuk semua, kau apa hal? Tak ada apa-apa lah, tak ada cerita lagi kan. Sebab dah malam dah masa tu. Tak sampai lepas tu ada bunyi ketuk lagi sekali kat pintu. Ketak tak tak. Tuk tuk tuk. Siapa? Kau ada bawa kawan ke? Tak ada. Siapa? Tak ada. Buka pintu. Yang kita ni pun pergi buka pintu. Nampak benda yang nampak dekat hospital tadi. Warna merah tu. Ya tu. Semua nampak. Saya seorang nampak sebab kita depan pintu, yang lain dekat depan. Dekat sofa dengan isap rokok. Terus macam tu berlari masuk dalam toilet dengan semua-semua masuk dalam toilet. Takut ramai-ramai Takut ramai Apa benda kau dapat apa? Dia tak tahu pun kita dapat apa. Kita berlari je, semua ikut lari. Kau dapat apa? Ada benda dekat depan. Ada benda kat depan. Benda merah. Benda apa tak tahu. Azan dalam toilet. Azan dalam toilet. Toilet dia pula jenis yang pintu separuh boleh nampak bawah kaki tu. Ini kalau dia tiba-tiba masuk kepala bawah ni, semua pesan dalam toilet dia kan. Tapi masa azan tu dengar lah bunyi pintu tuk. Azan stop. 2-3 kali azan stop. Memang malam tu berkumpul dalam satu bilik, tidur ramai-ramai. Dan lepas kejadian tu 2 hari kat demam. Demam dia kejut. Demam dia kejut dah lagi dia jawab dari parent kan. Kita ni susah nak MC sebab kalau tak ada kena tukar, kena extend dan sebagainya kan. Nak pergi kerja. Tapi lepas tu dah tak ada gangguan apa lagi lah. Mungkin orang kata body. Mungkin body mayat orang kata, ataupun yang kita dah nampak dekat benda itu tak tegur tu. Tak tegur, tak bagi tahu kawan pun apa kita nampak dekat hospital kan. Tapi benda tu still follow dekat rumah. Tapi alhamdulillah lepas tu tak ada apa-apa lah. Dia tak ada orang kata mengacau ke apa ke, tak ada lah. Itu yang dekat hospital, dekat area Johor lah. So dia tak adalah mengikut sampai mengganggu hidup. Tak ada. Alhamdulillah tak ada lah. Yang tu lah kita balik-balik pun kita bagi tahu parents macam tu dah, kau minum air ni nanti kau okey. Tapi nampak gaya kawan-kawan lain pun tak berani jugalah. Kan? Jadi diorang pun adakah hari-hari berikutnya jadi ada dah ketakutan ke dalam rumah tu? Lelaki kot. Orang kata simple dia lelaki. Dia jadi malam tu je, esok lusa lupa lah. Balik malam juga kan. Biasa lah. Kerja kat posting ni waktu bosan. Bukanlah bosan sebab kita kena ngikut kan. Lepas tu kita muda lagi, tak biasa bekerja, kena posting wajib pula. Bila kena paksa ni rasa macam nak, orang kata marah lah, tak suka lah. So malam tu balik lewat juga. Tapi part-part orang tu yang diorang kena kacau malam balik lewat tu pun ada jugalah. Cuma dia tak bawa sampai satu rumah berlari masuk toilet lah. Okay, faham. Itu yang pertama lah, yang kena waktu belajar dekat college swasta dulu lah. Kita masuk cerita yang kedua. Masuk cerita kedua Okay, so yang kedua ni masa saya dah pindah ke college kedua. Alright. Okay, college kedua ni saya tak nak reveal lah sebab dia bahaya sikit. Okay. dia bahaya sikit, yang tahu-tahu lah. Okay, tapi dekat Perak lah. Okay. Dekat Perak je lah, saya hidup kat Perak. Jurusan yang sama. Dan kena ulang balik daripada SEM 1 sampailah posting. Walaupun masa kat college lama tu jurusan yang sama, kita dah SEM 5. Pasal SEM 4, SEM 5 dah. Kena repeat balik daripada SEM 1 sebab masuk college baru. Okay. Walaupun jurusan yang sama. So dia tak carry forward tak carry. Okay. Kena ulang balik. Sebabnya jadi alamak dah reveal. Orang tahu lah college mana. Okay lah tu. Kan? So untuk yang dekat college ni, masa dia ada yang berlaku dekat dorm, dan ada juga yang berlaku masa dekat klinik.
Dia dekat hospital. Dia tak apa nak ni lah. Tak payahlah, kat klinik tu seram lah. Okay, saya cerita dulu yang berlaku dekat DOM. Dia SEM 4, 5, 6 ni memang wajib posting. 1, 2, 3 ni teori lah. So mana yang tahu jurusan macam tu, dia orang tahulah dekat college mana tu ada student yang akan balik ke kampung masing-masing. So meninggalkanlah roommate yang keseorangan dekat college tu, besar-besar college tu. Sebab kita punya bilik ni 2 orang satu bilik 2 orang, dan sebelah ada lagi 2 orang. Dia kira bilik dia agak besar lah. Dia ada toilet mate kita panggil So masa kejadian tu SEM, kalau tak salah saya lah, SEM 4, SEM 5 macam tu lah, saya posting dekat area Ipoh je, area Ipoh. Dan roommate saya dan toilet mate saya ni dia posting dekat negeri masing-masing. Memang tak ada orang lah dekat dalam bilik tu. Level saya tu kebanyakan dia kosong. Biasa sebab ramai posting satu level tu semua satu SEM. So bila musim posting, kebanyakan bilik kosong. So kita seorang-seorang kat bilik tu. Dia malam lah, dia berlaku malam. Kita nak mandi. Balik-balik kerja ni kita nak mandi lah, biasalah, bilik gelap dan sebagainya. Balik pada posting, nak mandi. Kita baru je pakai tuala, pintu buka sendiri. Pintu bilik air buka sendiri. Kunci lah mandi. Pintu bilik air tu pintu bilik air kita ni ada 2 lah. Dia first daripada bilik nak ke bilik air, dan dalam bilik air tu ada pintu lagi. Dia macam tu. Sebab dekat dalam buka je pintu tu nampak ada cermin, ada sinki semua, tepi dia bilik air lah. Dua pintu tu buka sendiri. Pintu yang nak ke bilik air, nak masuk ke area cermin, dan pintu yang dalam bilik air nak bilik mandi tu pun terbuka juga. Kita seorang cerita dia, telefon junior, bilik kau dekat bilik tak? Ada, aku mandi kat bilik kau. Masa tu memang tak nampak apa. Tapi lepas kita nak keluar tu, dia tutup balik pintu. Ketuk pandai tutup balik. Pandai tutup balik. Tak jadi masuk kau ni area kan. Tak apalah, aku tutup balik pintu. Tapi penampakan tu tak ada lah. Dan cuma ada satu yang berlaku waktu tengah malam juga, tidur. Roommate kita tak ada, bilik kosong agak lama. Katil dia kosong lah. Kita tak kacau lah katil orang kan. Kita ni tidur, hujung katil saya sini, katil dia hujung. Tu bilik dia jauh besar macam tu. Bila tengah malam tu bangun, sebab kita akan bangun dalam pukul, kalau shift pagi ni kita kena ke hospital dalam pukul 7. Tapi bas akan gerak pukul 6, 6.30 macam tu. Sebab bas college kan. Kita bangun awal, nak siap awal. Masa nak terbangun pukul 4 lebih pagi tu, tengah menghadap ke katil kawan tu, ada nampak orang tidur dekat situ. Siap berselimut. Tapi kita realise lah, dia ni dah balik ke? Bukan posting lagi. Kita tengok jadual, ingat dia ni tak balik lagi. Mana ada posting tak habis lagi kan. Asal pula ada orang tidur kat situ. Dah mula-mula bergemang. Start bergemang lah. So bila kita dah realise benda tu, kita tak terus bangun. Kita pusing menghadap dinding pula. Tak nak bangun dulu kan. Kata ni kata aku dah bangun tidur kan. Pusing menghadap dinding. So bila pusing menghadap dinding, kita dengar juga bunyi yang dekat sana tu, dekat katil sana tu, pusing juga menghadap kita. Sebab sebelum tu dia menghadap ke sana, dia menghadap ke dinding. So masa kita nampak dia tu, dia menghadap ke dinding, kita menghadap ke dia. Tapi bila kita menghadap ke dinding, kita dengar katil tu bergerak, dia menghadap ke kita pula. Masa tu memang dah tak boleh fikir apa. Orang kata, ini aku nak bangun ke, aku nak cabut ke, atau aku nak masuk bilik air ke, macam mana ni. Sebab kita seorang kan, toilet mate pun tak ada, nak jerit minta tolong pun tengah pagi kan. Tak apalah, buat keras, selubung, dengarlah tapak kaki. Tak mahala ke kita. Masa tu ayat kursi memang tak lepas baca ayat kursi. Tak lepas baca ayat ujung. Baca ulang balik. Baca ulang balik. Kenapa aku tak habis ayat ni? Kan last tak payahlah, aku Allah je lah. Allah sampailah tak dengar tapak kaki dia. Memang tak nak bangun. Orang kata memang tak boleh nak bangun. Dia takut, memang takut sangat. Sampai tertidur balik. Cerita dia lambat lagi posting lah. Dia tinggal bas. Kenalah naik motor kawan pergi hospital. Sebab tapi kejadian dia sampai macam tu je lah. Dia orang kata just dengar bunyi tapak kaki. Dan lepas tu saya decide saya tak tidur kat bilik. Kita tidur bilik member lah. Sebab kita nak privacy. Tapi tak sangka lah pula privacy kita tu diganggu sampai macam tu sekali. Itu yang berlaku dekat college. Bab penampakan yang tu je lah, yang ada berlaku dekat college lah. Tapi tak mengatakan tempat tu keras, tapi bilik ditinggal lama. Normal lah orang kata kan. Katil tu pun kosong dan sebagainya. Dia bagi rasa-rasa lah, nampak macam tu kan. Tapi kita tak nampak muka, tak nampak apa, just nampak
susuk tubuh badan macam orang tidur je lah. Dan bunyi-bunyi tapak kaki dan bunyi kata bergerak tu, tu normal lah. Tu yang cerita yang dekat dom. So yang ni dia agak seram jugalah. Kalau dah nampak member macam tu, padahal member tak balik lagi. Member tak balik lagi. Dan kita sedar member tak balik pun. Okay, kita tahu tak ada, sebab kita tahu jadual masing-masing sama, waktu posting semua sama. So kita tahu lah bilik tu akan kosong. Tu dekat dom lah. Tak ada try tanya kau Tak ada. Sebab confirm. Sebab confirm. Kita tahu waktu posting kita bila kita akan habis ujung sem. So lambat lagi bilik tu akan penuh. Sebab memang selalunya ujung sem baru kita akan balik college lah. Okay. Alright. Kau cerita yang ketiga pula. Okay. So yang ni berlaku dekat negeri Perak juga. Okay, dia orang kata boleh panggil ulu-ulu Perak habis sebab dia tahu lah. Dia tahu lah tempat tu kat mana Saya pernah bagi tahu dia. Dan dia klinik, dia bukan hospital. Sebab kita orang akan posting ni, orang kata merata. Klinik akan posting ED emergency department dan sebagainya lah. Kadang-kadang kita akan pergi posting ke KKIA. KKIA ni klinik kesihatan ibu anak. Dan dia lokasi dia tu ujung ulu-ulu sikit lah. So bila kat kampung-kampung ni normal lah. Dia punya hostel pun kampung lah. Memang kampung sungguh lah. Bilik-bilik yang student akan menetap ni memang orang kata biasa lah, bilik-bilik hostel budak-budak budak-budak college kan. Dia tak berapa proper lah. Okay. Masa first sampai tu, sebab kat situ kita pasal posting tak lama, dalam 2 minggu macam tu je KKIA tu. Tapi kita kena menetap dekat situ lah. Dan dia jauh daripada orang kata bandar lah. Okay, dia agak ke dalam. Siapa yang kalau member saya dengar, dia tahu ni sebab saya postingan dia. Okay. So kita orang ni akan masak kat rumah. Akan masak dekat bilik tu lah. Sebab nak beli, biasalah student manalah ada duit sangat. Biasanya kita masak, orang kata apa yang ada je kita makan lah. So malam tu planningnya tak nak masak, nak makan dekat luar lah. Sebab tak jauh dari klinik tu ada kedai makan. And then perginya jalan kaki. Sebab tak ada motor. Pergi posting ni college hantar. Kita tak ada. Kita jalan kaki keluar masa tu lepas maghrib lah. Nak keluar makan malam lepas maghrib, jalan kaki tak ada apa-apa lagi lah. Kita lepak kedai tu sampai pukul 10 lebih. Okay. Dia tak jauh, cuma nak masuk ke klinik tu agak jauh ke dalam. Dan kena jalan laluan gelap lah. So lampu yang kita ada pun lampu phone lah. Tapi jalan berdua tak takut lah dengan member kan. So masa balik tu jalan-jalan dah masuk dekat klinik. Kalau boleh imagine lah, pintu pagar klinik. Depan ni ada Jabatan Kecemasan Kecil. Belah kiri bangunan untuk klinik kesihatan ibu dan anak. Okay, dia blok yang lain lah. Dan laluan tengah direct ke belakang tu adalah rumah-rumah staff dan untuk student posting punya rumah lah, belakang klinik tu lah. Mahala ke rumah tu, kita ni pandang lah kiri kanan. Klinik malam biasalah, klinik dekat kampung ni kadang malam sunyi, tak ada orang. Kalau tak ada kes tu memang tak ada orang lah. Lampu-lampu je lah terbuka kan kat kecemasan tu. So dekat KKIA tu gelap. Masa tu reveal KKIA, sepatutnya tak boleh, tak apalah. So situ gelap. Okay. Saya duk pandang, first kita duk glance macam tu lah, pandang sekali, lepas tu pandang ke depan. Dalam hati, apa benda yang aku nampak tadi berdiri depan pintu KKIA tu. Sebab dia di dalam gelap, dia lagi gelap daripada gelap tu. Oh, okay. Faham tak? Faham. Dia lebih gelap daripada gelap tu, yang menyebabkan kita nampak bentuk dia. Tapi bentuk dia bukan bentuk orang. Dia bentuk orang macam kena selubung dengan kain. Oi. Okay. Faham tak? Dia bukan bentuk tu bukan, pouch tu bukan, tapi macam kena selubung dengan kain. Faham. Daripada atas just nampak kepala dan macam tu susuk tubuh. Tapi pelik dia tinggi. Dia tak setinggi orang. Okay. Dia tinggi, almost tinggi dengan pintu KKIA tu. Memang tinggi lah. First glance tu kita pandang, kita dah kat depan, member kat sebelah, kau kenapa? Dia dah tanya lah, sebab dia tahu kita macam mana kan. Kau kenapa? Tak ada apa-apa, jalan lah. Kau kenapa? Dia tanya. Tak ada apa-apa, jalan lah. Pandang lagi sekali, ada lagi. Kau jangan pandang-pandang lah dia tu kan. Member sebelah dah takut kan. Kau jangan pandang-pandang lah. Dah kau tanya kenapa, aku pandang lah kita kata kan. Dah tak apa-apa, jom balik. Memang masa tu duk rasa lah ada macam benda mengikut balik ke rumah. Sebab dalam bilik tu masa tu kita orang berdua kat rumah tu. Lepas sejam macam tu, kita ni lepak dekat depan. Ni kantoi lah, kalau siapa yang posting isap okok klinik lepas ni habis CI pergi check kita isap okok kan. Biasa lah masa dah orang ada sini kan. Isap okok. Pintu kita punya bilik ni, tingkap dia bukan tingkap yang macam sekarang tau, yang sliding tu, kita tingkap kaca yang satu-satu tu. Nako lah. Nako kan. Tingkap nako kan.
Dan dia bunyi dia kan kuat kalau diketuk. Dan bunyi kita orang tengok, saya baring sebelah tingkap sini, member saya sebelah sini katil. Dia start main ketuk-ketuk tingkap, tapi bukan dengan tangan, dia dengan kepala. Nampak kepala tu. Nampak kepala dia mengetuk. Oi. Dia ketuk tingkap sebelah saya. Dan saya dengar bunyi, saya tak nampak. Member nampak. Member nampak orang. Member nampak kepala. Tu apa benda dia kan. Dia lari keluar dengan kita lah lari. Kita dengar bunyi dia. Lari ke depan terus. Kau nampak apa? Ada orang ketuk. Tengok buka pintu kat luar, tak ada orang. Terus ada orang. Kau nampak apa, Bik? Aku nampak ada orang ketuk kepala dia. Ketuk kepala, tuk. Oh, aku dengar tuk je. Kita tak tahu apa. Sebab kita kat tingkap tu, tapi kita menghadap dia. Kita tak nampak. Kita dengar bunyi tuk je. Umpama saya pandang sini, dia kat sini. Yes. So yang member tu kat sini, duk pandang ke sana. So dia lari dulu, kita follow lah lagi. Takkan kita nak stay dalam bilik seorang-seorang kan. Kita pun follow lagi. Kau nampak apa? Ada benda ketuk tingkap. Pakai kepala, bukan pakai tangan. Untuk apa, Bib? Ada, dia nampak macam orang tapi kena selubung Pun sama. So benda yang sama. Okay. Cakap itulah yang aku nampak tadi, Bib. Itu yang aku nampak depan tu tadi. Yang kau tegur. Sebab tu aku suruh kau diam. Aku tak nak cakap, tapi kau tegur. Dan dia mengikut malam tu. Dan fenomena tu dia tak berhenti di situ sampai ke tengah pagi lah. Dia mengetuk-ngetuk tingkap tu. Dan kita orang tak tidur dalam bilik tu. Kita tidur dekat ruang tamu. Sebab ruang tamu tak ada tingkap. Tapi still dapat tidur lah. Cumanya tidur ayam lah. Nak tak nak kena tidur, esok nak kena bangun ni. Sebab still dengar. Still dengar dekat pintu bilik. Tak. Pintu dapur. Tak. Dia ketuk. Sampailah pagi. Esok tu pergilah dengan mata-mata bengkak pergi kerja. Kau kenapa? Staff kat situ tanya, kau kenapa, Dik? Tak ada apa-apa, Kak. Kau janganlah. Kau kenapa? Dia kata kan, kena kacau. Kacau apa? Orang main ketuk-ketuk tingkap. Tu normal dia. Kak main normal pula. Kita tu tak normal, Kak. Normal lah. Dia tak normal je. JMC tu tak apa, macam dah jadi abang long kawasan. Kat long kawasan lah situ dia dah biasa lah kot kat situ kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kena kat tempat yang sama, klinik yang sama. Dia orang kita panggil sebagai dummy call lah. Dummy call ni maksudnya kita akan on call. On call ni maksudnya kalau kerja KK ni dia lawat, on call ni dia akan standby. Kalau ada kes kat klinik dia akan pergi lah. So kita orang berdua ni akan on call lah. Sebab sini ada, tapi selalunya kita nak belajar, kita akan pergi dulu lah kalau ada kes kan. So malam tu dia ada apa, kita dengar ada orang pergi dekat klinik. Sebab kita orang punya bilik ni rumah ni dengan klinik dekat, tak jauh pun. Dalam 20 tapak macam tu sampai dah. So kita dengar lah macam ada orang masuk klinik, ada orang kat depan klinik, ada motor masuk semua. So saya dengar dululah, Pik, ada orang kat klinik lah, kata kan. Tak ada, kalau ada mesti ada orang panggil kan. Sebab diorang dah tahu kalau ada kes diorang akan ketuk. Ada emergency case, kalau kampung-kampung ni dah tahu lah, dia akan pergi madrasah terus lah kan. Dia akan cari terus, dia tahu nak kat mana nak cari. Mesti ada orang panggil. Kalau tak pun mesti senior call. Ada lah, ada orang. Sebab perasan. Tapi masa tu pukul 1 pagi lah. 1 pagi lah, ada orang, aku perasan tadi. Jom pergi tengok. Kau pergi, tak payah. Member ni dah macam tahu something, tapi kita ni nak juga pergi kata kan. Degil juga kan. Cakap, jom Apik. Tak payah lah, jom Apik. Jom ada kan. So daripada kat depan tu kita nampak, daripada pintu belakang tu kita nampak lah depan tu ada buka lampu. Dan memang nampak macam ada motor lah kat depan daripada sisi jalan tu. Tapi bila kita sampai kat depan, motor tak ada, lampu pun tak buka sebenarnya. Tapi yang kita nampak daripada belakang tadi, duk cerah tadi tu, cakap dengan dia, kita nampak apa, Pik? Aku dah cakap dengan kau, jangan tegur, jangan pergi. Yang kau degil kenapa? Pik, jom balik, Pik. Jom balik. Nak balik, memang kita nak patah balik ke rumah lah. Okay. So imagine rumah kita orang ni petak je. Pintu masuk dekat depan lah. Okay. Sebelah sini ni lorong jalan, ni tepi bilik kita orang. Okay. Maksudnya dinding bilik, sini ada lorong kecil, longkang dah lah. Dua-dua duk tengok dekat longkang tu, nampak benda putih berdiri. Nampak dia daripada jauh ni, nampak, Pik tu apa, Pik? Tak tahu, kau jangan tanya kau apa. Jom kita lari keluar daripada klinik. Tak berani masuk. Memang tak berani masuk je, lari keluar. Lepak pergi kedai makan tu. Kedai makan dah tutup pukul 1. Kedai-kedai biasa, kedai kampung,
duduk tepi jalan. Duduk tepi jalan. Duduk tepi jalan. Kedai tutup. Kita orang duduk tepi jalan. Tak berani masuk. Tunggu kejap. Apa nak buat ni? Apa kita biar jalan dekat situ, kita duduk tepi jalan lepak sini kejap. Tapi masalah kita pisang lah, rokok tak bawa kan. Dia nak pergi apa ATM case tak bawa rokok kan. Ada orang lain selain korang dua. Staff belakang ada, tapi dia orang rumah belakang. Oh, jauh lah. Dia orang jauh sikit. Dia orang tak dekat dengan rumah kita orang. So 2 jam jugalah duduk tepi jalan kita orang pun. Tapi di bawah lampu lah. Bawah lampu. Duduk tepi jalan tu. And then cakap, "Pik, jom aku tak ada kot." Kan? Tersebut nama dia. Kalau dia tengok lantak dia kan. So Pukul berapa ni masa ni? pukul 1 pagi kita pergi attend case tu, yang tiba-tiba tak nampak apa-apa, tapi bila nak patah balik tu nampak orang tu. Pukul 1 pagi kita lepak sampai pukul 3 pagi kat tepi jalan. 2 jam duduk tepi jalan saja, tak buat apa-apa. Handphone bawa lah, tapi pisang rokok tak bawa. Nak balik-balik masa tu takkan nak pergi ambil semata-mata lepak tepi jalan kan, balik terus kan. Duduk situ 2 jam borak-borak. Nampak apa bis? Tak ada apa, nampak apa bis? Tak ada apa lah. Biar je lah, jangan tegur-tegur lah. Member dah takut sungguh dah kan. Lagi balik, jom balik. Pegang tangan ni. Berkepit berdua ni, berkepit. Jalan masuk balik klinik, tengok daripada jauh dah tak ada, clear. Masuk, jalan balik sampai baca ayat kursi. Sebelum masuk pik, baca ayat kursi pik. Baca, masuk rumah. Nak pergi kat dapur ambil air. Nak minum air lah. Tingkap kat dapur ni terbuka, tingkap nakur terbuka lah dia punya slide tu kan. Nampak belakang. Nak ambil air, sup dia lalu slow je belakang. Dia campak sekali dengan air, terus masuk bilik, terus tidur sampai ke pagi. Dia kacau macam tu sekali tu minggu last kat situ. 2 hari lepas tu kita balik, tak kena kacau dah. Lepas tu kita dah habis posting situ, terus balik lah. Dan lepas tu cakap NCI, lepas ni jangan hantar lagi situ lah, tolong. Tukar kalau dapat situ, cakap member-member baik je lah kan. Kau dapat posting mana? Situ. Tak payah pergi lah, kau pergi minta tukar. Kalau kau tak nak kena lah. Sebab kita orang dua kena dah dia kan. Situ nak tukar macam mana, tapi situ syok dia kan. Pergi lah, kalau nak pergi lah kata kan. Kalau kena tak tahu lah. Tapi itu yang dekat klinik tu lah. Tapi klinik tu jauh ke belakang biasa. Memang jauh sungguh ke belakang. Kalau orang tak tahu, mungkin orang tak tahu kot kewujudan klinik tu. Tak ramai lah yang datang tu. Tak ramai situ. Cuma kita orang yang posting je pergi situ. Sebab dia klinik kampung. Orang kata kalau macam papan kayu. Still lagi. Kita punya rumah tu still lagi lah. Rumah staff tu still rumah papan. Ramai. Dia tanya saya sebab tu kampung saya. Wow. Dia tahu lah. Dia memang tahu lah kampung dia macam mana kan. Tapi dia dekat dengan kubur. Yes. Kubur Cina. Dekat dengan kubur Cina. Jangan reveal, orang tahu. Kena kecam. Di belakang tu je kubur Cina. So itu orang kata pengalaman yang nampak dan dikacau 2-3 hari berturut orang kata. Masa tempat tu memang kias. Balik sampai college, demam seminggu macam tu normal. Tapi balik kampung pergi berubat lah. Memang pergi berubat lah. Sebab dia terbawa-bawa sampai ke masa kat college lah. Rasa malam takut tu. tidur, termimpi-mimpi, terbangun. Sampai dia jadi macam tu, dia kacau kehidupan lah. So bila dah sampai macam tu, cuti mid-sem, balik kampung pergi berubat. So memang benda tu mengikut sebenarnya ke tak? Dia mengikut. Dia mengikut sebab kita banyak kali dah ternampak tu satu, dah banyak kali tertegur pun satu, degil pun satu. Mengikut ada. Macam magnet pun satu ke? Macam magnet pun satu juga. Tu yang bahaya. So balik kampung memang ada Pak Lang lah. Pak Lang tu yang berubat lah. Sebab saya selalu berubat dia lah. Kau ni asal balik kampung ada. Asal balik kampung ada. Tak ada orang lain bukan kau. Sebab memang selalu kena. Dan senang kena. Orang kata senang kena kacau macam tu lah. Ada apa Pak Lang? Jauh kau bawa orang ni datang dia. Ada dah sebab kita kampung jauh lain negeri. Jauh orang menghantar kau bawa ni dia kata. Dia berubat. Asal dia ikut Pak Lang. Dia suka dengan kau. Suka dengan kau tak takut, kau stay kat situ. Yelah kalau orang takut mesti orang lari tak datang dah kan. Tapi kita terpaksa. Kalau tak kita tak nak habiskan duty. Tak habiskan tu je. Kalau tak kita tak boleh nak regret dah kan. So nak kena stay. Dia kata ikut sampai yang masa sebelum balik ke posting tu still termimpi-mimpi dia. Kadang-kadang dekat bilik ternampak-nampak dia. Dia tu yang mana? Dia tu yang berselubung tu lah. Hitam tu berselubung. Ternampak-nampak dia dekat pelosok-pelosok. Yelah kita tidur malam tak suka buka lampu. Takut-takut macam mana pun tutup lampu. Jenis yang takut jenis macam tu. Tapi buka lampu bilik air sikit buka pintu sikit sebab nak nampak-nampak lampu je kan. Ternampak dia. Dan duduk bilik pula seorang. So bila dah kena gagu macam tu, balik lah. So maknanya hati tak kental tu, jangan lah.
Kan. Tapi tak adalah, mungkin orang kata dalam beratus-ratus yang pergi mungkin seorang dia kena. Dia nasib rezeki tu bagi saya rezeki. Tu sepanjang belajar orang kata yang tu yang paling hardcore lah, yang lain tu sikit-sikit je lah. Okay. Itu orang yang belajar habis. Kan, yang berapa bulan tadi? Dekat mana? Dekat tempat tu. Yang dekat KK tu 2 bulan. 2 bulan. 2 minggu. 2 minggu. Itu baru 2 minggu. Kena 3 hari berduduk-duduk. Mungkin dia bagi salam perkenalan. Ya. Tapi kita stay tak lama, dia follow lah. Ya tu. Mungkin lah. Tapi yang permanent memang duduk situ macam mana agak pengalaman tu? Ada tanya-tanya juga? Ada. Kita tanya lah, Kak ni biasa tu normal dia. Ayat akak punya normal tu Kak, tak normal bagi saya Kak dia. Macam mana boleh kena dummy call normal. Kadang-kadang dapat call kata ada orang kat depan ni kan, pergi klinik tak ada orang, tu normal. Tu biasa lah. Saya bukan klinik tu je, mana-mana yang orang kata dekat klinik-klinik lain pun kadang-kadang kena dummy call tu normal. Sebab dia tengah pagi, 3 pagi, 4 pagi kan. Kalau ada klinik ada guard. Kadang-kadang guard pun terkena juga. Ada lah. Tu kat kampung dia juga lah. Oh ya. Guard panggil, guard nampak orang masuk ke klinik nak dapatkan rawatan, pagi-pagi MA, sama-sama pergi depan, orang tu dah tak ada. Padahal orang tu tak jalan kaki je, orang kampung, rumah dekat kan. Dia nampak orang tu jalan kaki je. Sampai rumah MA tu tak jauh pun. Dia 24 jam kalau klinik sebenarnya 24 jam. Dia kadang-kadang kalau kat kampung lah, yang tak ada hospital berdekatan, klinik ni dia 24 jam. Cuma dia tak nampak macam buka je lah, tak ada. Kalau ada kes, kena pergi telefon nombor on call lah. So yang akan attend tu MA. Dan yang tak kuat tu rasa nak tidur malam je, jangan jadi MA. Inilah cabaran seorang MA ataupun mana-mana yang bekerja dalam bidang ni kan. Betul lah. Kerja pula di tempat yang sakit. Jadi kita pun tak tahu, mungkin pesakit yang sebelum ni datang dia bawa dan meninggalkan apa. Betul. Tak tahu lah. Mungkin benda tu ikut kita pula. Okay, yelah, cabaran dalam bidang MA ni kita tahu kan, dia melibatkan masa kan. Masa ni kerja berlebihan, dengan emosi, dengan on call. Lepas tu pula main pula dengan benda-benda hantu ni. Kalau aku jadi baran Mat. Mat. Boleh jadi hantu. Cocok sakit pun salah. Sebab kau tak cukup tidur. Benda main kat tingkap. Kau nak dengan penyakit pula, pesakit pula kadang datang moyan. Ada sikit lah. Ada sikit ke tapi ni tak nampak hantu. Tapi benda yang luar biasa bagi kita. Nak ambil darah. Kita nak ambil darah dekat, dia nak kata tua sangat tak tua lah, patient tu dalam 50 lebih lah. Ni kat kampung juga lah. Kampung dia lah, dekat Perak juga. Pakcik ni datang sebelum saya tak duduk dekat bilik ambil darah tu masa tu. Saya duduk kat kecemasan. So masa dia nak ambil darah ni, 2-3 kali member ni nak ambil darah dia tak dapat. Bukan setakat tak dapat, jarum pun tak masuk. Patah. Tak patah tak apa, tapi jarum tu tak masuk. Macam tak lut melentut melantun-lantun kat situ je. So member ni panggil lah, Zul tolong je ambil. Tak apa ambil. Tolong je ambil kan. Kita pergi. Assalamualaikum cik. Salam cik, nak ambil darah sikit boleh cik? Buat apa? Nak kena check cik tak sihat dia kan. Nak kena ambil darah sikit cik, nak kena hantar kat lab. Boleh cik? Boleh, ambil lah. Dia yang bagi tangan, kita buat baru masuk. So bila kita keluar daripada situ, cakap kau ada minta izin tak? Tak ada, sebab doktor ni terus ambil je lah. Kali minta izin. Orang tua-tua ni kita tak tahu. Kan? Itu tips. Respect, hormat. Kita nak ambil darah orang ni, nak cucuk orang ni kan. Hormat sikit kan. Kena minta izin. Nak macam mana pun kena bercakap, kena minta izin. Betul. Lepas tu start daripada tu dia, repo dia tu okey lah. Kalau tak berjenis yang gamble kan ada je jenis gamble, orang masuk tak cakap apa, cucuk ada. Ada. So itu barang tu kan. Ada, tapi kita kerja bidang ni community serve kan. So yang kita rawat manusia. Kalau kita jadi vet dengan haiwan pun, kita pun kena ada hormat kan. Apa lagi dengan manusia. So kena hormat macam tu je lah. Betul. Cakap pasal jarum ni, dulu aku pernah kena habis. Yang buat tu aku mula aku tak tahu budak intern. Jadi aku macam tikus makmal lah. Jadinya dia kata ambil darah kan. Okay, aku pun bagi. Aku ingat lagi kat sini dah cocok. Aku sakit tak apa, dah masuk. Dia keluarkan balik. Cocok balik. Sakit lagi. Terkejut. Okay, dah masuk. Dia keluarkan balik. Dia kata tak jumpa. Dia cocok lagi. Aku tak sampai cocok lagi lah. Aku maki masa tu. Kau memang lah. Kau macam mana kau buat kerja
Doktor yang betul datang panggil lah, dia kena Sekali, marah. Lepas tu dia tunjuk cara baru masuk. Aku jarum ambil darah kan dia besar sikit kan. Kalau untuk yelah branula kan ataupun jarum ambil darah dia ada 2 color lah. Yang hijau tu kalau pergi lepas ni dapat yang hijau tu siap sedia lah, besar sikit lah. Yang biru tu kecil. Jarum biru kecil. So tak semua ada skill, tapi masa belajar tu yang penting. Kalau jenis yang ngulur masa mengajar tu, masa kerja habis lah. Siapa yang dapat tu habis lah. Memang kena maki lah kan. Kalau salah orang kena maki lah. Tapi tak juga kadang aku sampai ada nurse tu sampai 3 orang depan aku. Yang senior, yang junior semua ada depan aku cocok. Siap boleh cocok. Tergalih. Dia boleh dia siap. Ejak masuk. Itu dah menangis. Ada. Saya pengalaman cucuk ayah sendiri. Sebab dekat hospital dia tak dapat nak ambil darah ayah saya. Masa dia warded lah. So kita ni pandang, kita geram lah. Sebab kita tahu prosedur kan. Dia datang buat tak dapat dah tu. Dia sepatutnya bila tak dapat sekali dia kena keluar lah kan. Cik tak dapat, kita tukar jarum, tukar tangan ke? Tak ada, nak teruskan juga. Kakak, nurse, saya buat lah. Kita geram lah. Kita masa tu kawal emosi lah. Kita geram kan. Kenapa, awak ni ke medical? Ya, saya medical. Sebenarnya tak boleh buat. Saya tahu tak boleh buat, tapi kalau cocok ni tak dapat macam mana? Saya buat dia. Cocok sekali dapat. Senang je sebenarnya. Sebenarnya skill skill kita lah kan, masing-masing. Tapi itulah kata masa belajar, mana-mana junior saya tu belajar elok-elok lah. Memang ada pengalaman kena. Ada. Kita tengah belajar pun sedekah tangan sendiri dengan kawan kan. Tu yang kadang maki member juga. Sampai macam tu kan. Kena. Sebab masa belajar kita ada ambil vaksin. Vaksin ni kita akan cocok each other. Kena kau cocok aku cocok kau. Macam tu. Belajar macam tu lah. Dekat college lah. So kadang-kadang kita sekarang ni banyak lah mannequin tu dia akan cocok kat situ. Tapi kalau dekat hospital ni selalu budak-budak lelaki ni, kau try set line kat aku. Kau try. Tu yang kadang-kadang bawah sikit. Tak dapat. Kau ada, aku dah ajar kau elok tadi kan. Tak payah lah kata. Bengkak lah tangan. Tu tapi main dengan jarum, main dengan darah ni kan. Biasa lah. Betul. Dia yang aku jadi marah bukannya sebab dia cocok banyak kali. Dia dah cocok, aku ingat dah okey. Dia cocok, tak dapat cocok terus. Aku kena lagi tak cakap tak cakap. Jadi minta maaf jugalah kan. Kadang kita emosi tengah sakit. Betul. Jadi kadang terkeluar apa yang tak patut. Okay. So nak berterima kasih lah pada MMA yang yang serve kita kan. Rupanya dugaannya bukan pada patient saja, tapi ada benda-benda yang macam ni nak dihadap kan. Kerja 24 jam nak kena servis diorang kan. Kalau buka untuk MA punya session ni, rasa ramai MA datang share. Betul kan. Jadi mana MA yang mana ada cerita lagi, mari sini kongsi dengan sini. Yang mana yang dah suka KK bertahun-tahun ni kan, rasa mesti ada kes ni. Tak mungkin lah tak ada kes kan. Ini baru satu tempat lain yang lebih besar. Kita tak tahu kan. Dia ada satu tempat yang paling hotspot dekat Perak tu, tapi saya tak dapat, alhamdulillah. Ada satu tempat paling hotspot, tempat yang selalu disebut-sebut dah. Dan selalu disebut-sebut di kalangan student pun ada, dan di kalangan CI pun selalu sebut situ, siapa dapat situ habis kau. Dia kata tu. So kita dah dimomokkan ni benda tu dekat college kan. Alhamdulillah kita dapat. Tapi bila member yang dapat pergi sana tu, kita balik tanya, kena. Okay. Memang pengalaman. Okay. So kalau ada cerita macam cakap kan, nak kongsi pada Santai Chill, boleh kongsi pengalaman tu. Mungkin boleh dijadikan iktibar kita bersama. Dan nak ucapkan terima kasih pada 2 orang figure kat depan ni. Terima kasih banyak Cik Hafiz dan juga cuma kali ni yang bercerita dia ada cerita. Ada satu cerita dia. Dia simpan, dia kata kalau nak bagi masuk boleh lah, tak 5 minit. Panjang tak? Tak panjang. Tak panjang kan. Apa kata kita boleh lah nak selit kan? Boleh selit sian dia boleh. Betul. Dah selit senang, takkan tak cerita kan. Belanja satu. Dia kata saya nak cerita ni, saya nak cerita. Saya jarang kena. Tu je lah dia yang banyak cerita. Saya mengharapkan benda tu, masa dia kena sihir tu kita tak rasa. Tapi yang ni pengalaman, itu the first, dan saya harap itu yang last lah. Sebab saya tak pernah berimpian pun nak jumpa benda tu. Okay. So jadinya kejadian masa tu umur 22 lah, di kampung lah, di Perak lah. Perak ni sebenarnya banyak tempat yang Betul. sebenarnya banyak kan, sebab ada kawasan banyak hutan lagi kan. Kalau saya sebut nama kampung saya ni, orang kampung saya memang dah sedia maklum lah, 3 spot
Jalan kampung nak ke jalan besar akan bertemu dengan 3 spot ni. Okay, so 3 spot ni kena hati-hati. So saya dah balik kampung, dia nak balik semula ke KL lah. Masa tu saya kerja di KL lah. Saya balik dalam pukul 6.45 dan mak dah pesan, jangan balik lagi, balik lepas maghrib. Okay. Selesaikan maghrib dulu. Dan jiwa muda kan, jiwa muda ni dia degil kan. Dia degil, sekali degil tu memang dia kena lah. Lepas tu dia ingat sampai mati kot. Okay. So jadinya saya balik 6.45 dan saya lalui jalan tu, jalan daripada kampung saya keluar dalam 24 km dan dia akan kiri kanan hutan lah. Hutan, ladang getah, ladang sawit, hutan tebal. Dia akan dia bercampur-campur lah. Dan memang rumah kampung daripada 24 km tu, jalan nak berjumpa dengan kampung lain tu jauh-jauh. Jauh-jauh. Dan kampung tu berada di kawasan dalam lagi. Maksudnya jalan kampung tu dia jalan macam ada kampung kiri kanan, tapi kampung tu di bahagian dalam belah sana pula. So kita seorang kat situ. Dan waktu tu memang saya rasanya depan tu ada kereta masa saya bawa tu. Cuma kereta tu tak dekat, tak jauh. Means kalau saya pecut sikit saya boleh kejar dia. Dan saya melalui spot yang pertama, dikenali sebagai jambatan. Okay. Jambatan ni maksudnya 3 spot ni adalah 3 tempat yang orang selalu kena lah. Okay, jambatan tu tak ada apa-apa. Okay, kemudian saya lalu Bukit Berkembar. Kami panggil Bukit Kembar lah. Dia 2 bukit ni. Satu bukit tu dia tinggi dan satu lagi bukit rendah. So kalau daripada kampung, saya akan lalu Bukit Tinggi dulu sebelum Bukit Rendah. Okay, dekat Bukit Tinggi tu lah spot yang paling hot lah. Ketika dekat atas bukit tu, saya tak tahulah macam mana perasaan. Waktu tu dah maghrib sebab dah keluar dalam 6.45 nak sampai ke Bukit Berkembar tu dalam 15 minit lah. So jadinya 15 minit ke 20 minit lah masa tu. Masa tu 7 lebih lah. Okay, so jadinya saya tak tahu macam mana dia, tak tahulah dia ada satu perasaan dalam hati dia tersebut tau. Dia tak meminta, dia tersebut. Aku teringin nak tengok hantu. Ui. Saya tak tahu perangai apa yang saya bawa masa tu. Saya memang terdetik dalam hati. Okay. Pattern saya bawa kereta, saya akan tengok cermin tengah dan saya akan tengok cermin apa yang kat luar tu, cermin sisi. Memang pattern saya suka tengok benda tu. Kan setengah orang bawa kereta dia ada PL dia. Tu PL saya. Dan ketika saya terdetik benda tu berada betul-betul atas puncak tu, dan dia terdetik benda tu kan, saya nak tengok hantu. Saya pandang cermin sisi belakang, benda tu dah ada di belakang. Seat belakang lah. Seat belakang, betul-betul belakang saya. Sosok merah, dia terbakar. Saya tak boleh nak describe macam mana sebab saya tak nampak biji mata, saya tak nampak. Saya nampak dia merah macam kulit dia tu kupas-kupas. Masa tu dia tahu jantung berdegup sebab saya teringat balik benda tu kan. Sebab itulah first saya kena dan last lah. Dan waktu saya tengok tu, dia jadi macam semua gemang lah cerita ni. Dia baca ayat kursi baca ayat kursi, memang ayat last tak lepas 3 kali cuba patah, memang tak lepas. Saya ulang balik, kali kedua tak lepas, kali ketiga tak lepas. Saya redha dah masa tu. Dan saya cuba kejar kereta depan tu. Saya pecut saya tak jumpa kereta depan tu. Tak dapat kejar. Dia jadi macam berat yang susah nak tafsir berat tu macam mana. Padahal meter gerak kan. Kereta tu makin jauh. Makin jauh. Dan jalan yang hujung spot saya bertemu dengan spot ketiga, iaitu landasan kereta api. Orang kampung saya kalau saya dengar Santai C, dia tahulah. Okay, landasan kereta api spot ketiga. Okay, landasan kereta api, bawah tu rail, di jambatan depan tu MISM. Okay. So tak ada sebab MISM mana. Dia ada Mata Pendas Sains Marah depan tu. Dan sampai, dan kat situ ada traffic light jalan besar. Waktu traffic light jalan besar tu, saya berhentikan diri lah sebab saya baru bertemu kereta tu. Okay, sebab yang pertama tu dia berhenti lah. Masa tu dah malam saya cakap, kalau ada yang tumpang, turun. Dia jadi berani sebab saya nampak kereta depan tu. Kalau kereta depan tu saya tak nampak, saya tak cakap. Turun, aku nak balik KL, aku nak kerja.
Besok aku nak kerja. Saya tak tahulah, tak adalah dengar bunyi pintu dibuka, tak ada. Dan baca ayat kursi lepas, saya tengok cermin sisi belakang, dah tak ada. Dan lepas saya traffic light tu, saya ke kanan, saya telefon mak. Mak dah cakap, mak memang tak sedar hati. Lain kali bila mak cakap, ikut, jangan degil. Dan sepanjang itulah saya dah tak pernah balik malam. Balik ke Perak, balik ke kampung tak pernah malam. Daripada kampung ke KL pun tak pernah malam. Dan tempat tu memang keras. Kalau boleh saya sambung sikit lagi, saya pernah bawa kawan saya balik masa tu, tapi saya tak jumpa dah benda tu. Kawan saya hijab mata dan telinga terbuka. Memang orang kata gifted Jalan kami saya sembang kat highway. Benda tu dah lama lah daripada kejadian tu. Lebih kurang dalam masa tu 22, dalam 5-6 tahun lah lepas kejadian tu. Bawa balik kawan kat highway, saya bawa balik 3 orang kawan. Ada kawan saya yang hijab terbuka tu duduk sebelah saya. Saya bawa kereta, saya tak cakap apa-apa, saya senyap. Saya tak cerita yang kampung saya ada benda tu, saya tak cerita. Saya memang senyap. Daripada highway keluar ikut jalan, orang kata jalan bandar lah. Okey, daripada jalan bandar ni hua-hua lagi ni, masuk jalan kampung yang 24 km tu, dia senyap. Daripada hua-hua tu dia senyap tau. Dia senyap, dia tak cerita apa-apa, dia senyap. Okey, lepas tu dia buat macam ni. Dia buat macam ni lah, dia lagi kan, dia buat macam tu je. Okey, saya faham lah. Saya dah faham dah. Sepanjang perjalanan 24 km tu, sampai je dekat rumah, saya tanya, nama dia Hafiz Hafiz lagi awam. Hafiz, okay. Kenapa senyap? Saya dah tahu, cuma kita nak kepastian kan, kenapa kau senyap? Dan bila dia senyap, kami bertiga ialah semua senyap. 2 belakang, saya mandu kan, senyap. Okey, senyap lah. 2 hari kat kampung, and then kami balik pula ke KL. Dia senyap lagi kat jalan dia 24 km tu. Dia senyap balik, dia senyap semula. Sampai ke KL baru dia cerita. Dia kata, Pis, kampung kau dahsyat dia kata. Asal dia kata. Okey, aku cerita dengan kau Aku sampai je jalan kampung tu, dia kata daripada jalan bandar tu, highway, lepas tu jalan bandar ke jalan kampung tu, yang jalan hutan tu dia kata kan. Masuk je jalan situ, aku dah nampak macam-macam kiri dan kanan, dia kata. Masa tu malam. Saya balik malam masa tu sebab ada kawan. Okey. Kalau seorang tak berani balik malam So balik malam. Boleh cerita ni dia rasa darah berderau, tak tahu kenapa sebab jalan tu dah tak digunakan sangat tau. Kami ada jalan baru dah masa balik kampus sekarang. Jalan tu dah memang dah ada macam rumput-rumput dah sebenarnya. Dan aku masuk je kita dalam tu, aku dah nampak kiri kanan. Dia tak menyerupai orang. Dia macam bayangan hitam. Dia berkeliling tau, dia kata. Tetapi dia kata dekat bukit yang ada 2 tu, dia kata, aku nampak kereta Volvo lama sebelah kanan kita tengah berhenti. Dan dia nampak ada 2 pasangan, dia kata, yang perempuan tu pegangkan lampu apa yang orang zaman dulu tu, lampu yang pelik. Lampu tu husband dia pakai songkok, dia kata. Dia nampak jelas benda tu tengah repair kereta, bonet terbuka, Volvo putih, dia cakap. Dia kata, saya berderau darah masa tu tau. Dan dia kata dekat jambatan, aku nak bila aku cerita ni, aku nak tahu sama ada jalan tu memang ni ke enggak. Lepas tu aku lepas tu cakap, kau cerita dulu kat jambatan aku nampak apa. Pontianak. Dia berpusing balik dekat jambatan tu sedang bawa anak. Dia kata Pontianak, dia nampak jelas 2 benda tu. Yang lain tu dia nampak bayangan kiri kanan ni sepanjang 24 km tu, dia kata. Dan masa balik dia nampak benda yang sama. Daripada kampung ke KL, dia nampak benda yang sama, jalan yang 24 km tu. Dan jalan tu dan saya cakap, Peace, jalan tu memang keras. That's why memang aku tak cerita apa-apa dengan korang. Aku senyap, tapi bila kau dah nampak, kau nampak je lah. Disebabkan hijab telinga dia pun terbuka. Nasib baik dia tak dengar benda tu. Dia hanya nampak saja. Dan itulah first and last dia datang kampung saya. Lepas tu tak datang dah. 24 km tu, jalan tu sekarang memang orang nak kata lalu tu, orang memang tak berapa lalu. Sebab jalan tu dah nak kata, dia tak tutup, dia buka. Tapi kami dah ada jalan baru yang dibuka. Kami banyak guna jalan baru tu je. Kami tak guna dah jalan tu. So jalan tu memang makin sunyi lah. Memang tak ada orang lalu lah. Memang sunyi sungguh lah jalan tu. Risau kalau orang lalu ni bis. Itu je lah.
Dan ayah saya kalau zaman dulu-dulu masa kami saya kecil-kecil, kalau nak lalu jalan tu, sebab itu je jalan kami nak ke jalan bandar, itu je satu-satunya jalan nak ke bandar terdekat dia mesti akan bawa parang. Oh iya. Tapi parang tu dia ada kalimah Allah Muhammad. Bila kita tanya kenapa dia akan selalu jawab macam ni je. Takut ada orang tahan kereta. Tu je lah. Tapi kita tak tahulah, dan jalan tu memang kami duduk kampung situ memang popular lah. Kes kematian paling banyak dekat 2 bukit tu. Atau langgar lembu, kereta accident sebab enjin lampu tiba-tiba terpadam. Kereta rosak, jiran depan rumah kereta rosak. Dia tengah kereta rosak dekat tepi tu. Nak tolak tak boleh kan. Tiba-tiba kereta dia bergerak. Rupanya ada orang lain tolak. Oi. Ada orang lain tolak. Ada kes nampak perempuan pakai payung malam-malam lalu muna mandi kat bukit tu. Tu je lah pengalaman. Tu je lah cerita saya. Cerita saya tak banyak. Tu je lah cerita hantu saya ada. So kalau Hafiz dengan Syuk nak try, nanti boleh cubalah nanti lepas ni kita sembang tapi kena malam memang sunyi. Tapi mungkin orang kalau Perak dengar ni, dia tahu kat mana. Lagi-lagi kalau orang tempat situ lah, tahu lah. Situ tahu lah. Dia 24 km memang jauh kan. Bayangkanlah ada hutan kat situ. Ada hutan saja. Betul. Kalau Perak ni memang popular. Ada tempat yang orang cakap jadi tempat orang buang dan sebagainya. Wallahualam. Adakah tempat itu atau lain, saya tak pasti lah. Kan nak sebut kan, takut nanti macam kita memomokkan orang untuk pergi kat tempat tu, nanti orang kampung marah. Betul. Kan? Orang tak nak lalu situ kan. Sekarang pun tempat tu dah start nak bangun lah jalan dia. Dan nak start buat balik lah itu. Sebab dia exit paling terdekat ke Matak Menah Sains Mara tu. Dia betul-betul berdepan dengan jalan hujung dia. Pandai pula MSM tu buat kan. Pub depan tu MSM. Tu jalan laluan dia. Suruh orang lalu juga. Suruh orang lalu juga. Itu point dia. Betul. Okay, itu je lah. Okay, apa pun kita nak ucapkan terima kasih untuk 2 cerita ni yang kita rasa memang sangat fresh, kita tak pernah dengar lagi kat mana-mana platform kan. Dan cerita ni banyak iktibar yang kita boleh ambil. Dan mungkin sebelum naik kenderaan tu kita boleh amalkan apa-apa bacaan doa. Dan janganlah terdetik macam tadi kan. Aku nak tengok hantu. Alamak kan. Sekali dia bagi kan, susah tau. Dia tak tahu mood apa dia, tiba-tiba dia nak macam tu. Betul kan. Kenapa tiba-tiba ada macam tu pun tak pasti lah kenapa. Benda tu lah kot. Dia suruh dia saja. Alright. Jadi mungkin ada sepatah 2 kata sebelum kita tinggalkan studio ni. Mungkin ada pesanan yang disampaikan. Jangan cari dia. Kalau sebab nanti kalau dah jumpa, lari tak cukup tanah. Okay, faham? Tu je. Kalau dia wujud. Dia memang syaitan ni wujud. Cuma itulah, kalau sekadar untuk tahu dia wujud tu cukup lah. Bagi pendapat saya begitu je lah. Dan kalau kita ada pengalaman yang macam ni, kita share pada orang, sebenarnya kita bukan untuk menakutkan orang. Sebenarnya kita nak cerita pengalaman kita bila kita terkena benda tu. Betul. Itu je lah. Saya simple je, jangan terlampau berani, jangan terlampau takut. Kira steady je kan. Betul. Kalau dapat rezeki, tak dapat jangan cari. Jangan cek bala lah orang kata kan. Kalau dah kena ataupun Allah bagi izin kita nampak tu, rezeki kita lah. Kan? Jangan memandai-mandai pergi tempat orang. Hati-hati, pandai-pandai bawa diri. Dan kalau kawan tu kan dah nampak member diam, janganlah tekan dia kan. Dia cakap, kau nampak apa? Kau nampak apa? Aku dah diam, tu diam lah. Diam tu kau faham-faham lah kan. Jadi kena pemain peranan. Kalau macam tu kan jadi lagi takut pula kan. Jadi baik diam. Sebab kita pun tak berani sangat. Daripada berani jadi dah tak berani. Macam tadi lah kan, cerita dalam tandas, baca apa, azan dalam tandas. Aduh dah cinta pun. Kita seorang-seorang lagi semua ikut. Mana nak tahu kan, semua ikut azan je lah. Azan 4 penjuru tandas. Azan tu ramai-ramai azan. Bergema tandas tu. Pengalaman. Padahal hantu dalam tandas. Hantu kat luar. Padahal sepatutnya hantu tak jadi masuk dalam tandas. Setan dalam tandas pelik lah. Apa pasal kau azan dalam ni? Aku tempat aku lari kalau dengar azan, kau azan kat dalam ni. Nak lari mana dah ni? Nak lari mana? Alright, okay, kita rasa sampai situ saja. Jadi mungkin ada peminat yang masih nak dengar lagi cerita pada mereka ni, mungkin lah selalu ada.
Mungkin kau request lah kat bawah. Aku nanti diorang senang hati nak turun ke sini untuk cerita lagi pengalaman. Rasa banyak lagi ni pengalaman ni kan. Banyak lagi. Okay. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada korang yang sudi layan dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.